إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا أستاذنا، وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita dah pun selesai bulan sudah, iaitulah tentang adab imam dan makmum dan kaedah-kaedah sembahyang berjamaah ya. Malam ni kita masuk kepada faslun fi adabil jumaah. Jadi malam ni kita masuk pada adab sembahyang Jumaat pula. Ini suatu pasal pada menyatakan adab Jumaat. Kata Imam Ghazali, "I'lam annal juma'ata 'aidun min a'yadil mu'minin wa huwa yaumun syarifun qad khassallahu azza wa jalla bihi hazihil ummata wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha hajatan illa a'tahu iyaha." Artinya, ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian orang yang beriman, iaitu hari yang mulia. Sungguhnya menentukan Allah Ta'ala Azza wa Jalla dengan dia akan umat ini, yakni akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya itu satu saat yang mustajab, yang tiada tertentu, yang tiada membetuli akan dia oleh hamba yang muslim yang meminta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi akan dia akan hajatnya itu. Jadi hari Jumaat ini adalah salah satu daripada hari raya daripada beberapa hari raya ya. Tapi dia bukanlah semaya hari raya. Dia ni sebenarnya Sayyidal Ayyam, penghulu segala hari, ialah hari Jumaat. Jadi bos kepada hari-hari ini dia adalah hari Jumaat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita ya. Jadi dengan sebab itulah orang sembahyang Jumaat mesti tinggal segala usaha tinggal segala perniagaan. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' ya. Bersegeralah kamu pergi kepada Allah dan tinggalkan segala perniagaan ya. Tinggal wazarul bai', tinggalkan perniagaan kamu semua tu ya. Bersegera menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat ya. Jadi ini amatlah penting. Dengan sebab itulah hari kita bukannya hari Sabtu, bukan hari Ahad. Hari Sabtu hari kebesaran orang Yahudi, hari Ahad hari kebesaran orang Kristian. Sebab itu mereka pergi kepada gereja mereka itu, pergi ke pewat mereka itu, pergi ke tempat ibadat mereka itu. Orang Yahudi hari Sabtu dan orang Kristian pada hari Ahad. Kita adalah pada hari Jumaat.
Dengan sebab itu adalah baiknya kalau kerajaan ini mau menukarkan hari cuti am bukan Sabtu Ahad, tapi buat pada hari Jumaat, atau nak buat Jumaat Sabtu pun boleh, Khamis Jumaat pun boleh. Ya, buat 2 hari itu. Umpama sebagaimana yang berlaku di Kedah, di Kelantan umpama, ya, dan negeri mana lagi, Terengganu mana ke, ya. Di hari Jumaat adalah hari kelepasan am. Sebab itu yang patut dibesarkan, ya. Jadi dalam hari Jumaat itu tuan-tuan, ada satu saat yang amat makbul doa dia. Amat makbul doanya. Nanti sini saya tak tahu dia akan sebut atau tidak, tapi apa yang saya tahu amat makbul doanya iaitu satu saat antara 2 khutbah. Tuan-tuan, ya, orang ni doa yang amat makbul tuan-tuan ialah ketika dia dizalimi, ketika dia ditimpa kesusahan, mak bapak kepada anak-anak, ya. Dan tuan-tuan, hari Jumaat antara 2 khutbah dan antara azan dan iqamah masa sembahyang waktu, itu adalah amat makbul doa pada ketika itu. Sekurang-kurangnya doa dia kata cukuplah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ibu segala doa daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, kau bagilah kami atas dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan pada hari akhirat pun baik, wa qina azabannar, kita jauhkan kami daripada api neraka. Apa nak lagi tuan-tuan? Atas dunia baik, selamat sejahtera dalam rahmat, mati diampun Tuhan tuan-tuan, masuk syurga. Dunia baik, akhirat baik, dalam syurga dia tempat dia. Itu ibu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu di antara tempat yang amat dimakbulkan doa pada hari Jumaat, iaitulah di antara 2 khutbah. Itu amat makbul, ya. Tak tahulah sini kan ada sebut lagi, tak tahu, saya sebut dululah, ya. Nah, sebab itu tuan-tuan, bila imam habis khutbah yang pertama, ya, tak payahlah makmum ni berselawat apa semua. Ada satu muazzin kan, dia berselawat, itu tak payah, biarkan masing-masing itu berdoa. Ada setengah tu ada solawatnya kan, antara 2 khutbah tu kuat, tak payah, biar ni berdoa. Sebab imam masa itu bila dia berhenti di antara 2 khutbah ni tak boleh lama. Dia sekadar membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja. Lepas itu imam kena segera masuk ke khutbah yang kedua supaya dikira muallad. Kalau berhenti lama, sudah tidak berturutan antara 2 khutbah itu, maka dia jadi tiada sah. Sebab khutbah ni wajib muallad. Cuma berhenti antara 2 khutbah tu, kita boleh berdoa. Sekurang-kurangnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak payahlah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjang. Terus to the point. Terus je apa yang kita hendak. Jadi cepat sikit. Sempatlah, maknanya kita membaca doa tu habis sebelum imam masuk khutbah yang kedua. Ya. Itu amat penting tuan-tuan. Hari Jumaat ini kita kena apa ni, sungguh-sungguh. Satu lagi tuan-tuan, hari Jumaat ni tuan-tuan, kita ni bila nak pergi sembahyang Jumaat tuan-tuan, ya, tuan-tuan tahu malaikat penuh dia mencatat amalan-amalan kita di masjid itu sebelum sembahyang Jumaat tu. Dia mencatat segala amalan kita. Kita beriktikaf itu, kita berdoa ke, kita baca Quran ke, kita berzikir ke tuan-tuan, ya, malaikat catat semua tu, ya. Tetapi apabila orang azan, malaikat tutup buku. Mereka bersama-sama dengan khutbah ni. Jadi habislah kita peluang kita kemasan yang baik tu, habislah. Tuan-tuan, ya, habis. Jadi gitu. Ada setengah kata bila imam sudah datang, malaikat tutup buku, ya tak? Dengan sebab itu sunat sebenarnya sembahyang Jumaat ini kita hadir awal.
boleh kita berzikir, boleh kita buat macam-macam dalam masjid, tuan-tuan. Apa ni, kita lah hadir awal, tapi imam dia tidak sunat hadir awal, imam sunat hadir last minute. Udah dekat nak azan baru dia datang. Kalau orang dah penuh depan, macam mana nak ke depan? Dengan sebab itu sebenarnya sebelah daripada mihrab situ tu dia ada bilik imam, dan belah sana tu ada pintu dia, itu khas untuk imam masuk. Imam masuk, dan bila orang azan, imam terus sembahyang sunat qabliyah Jumaat di dalam itu. Lepas tu dia keluar situ terus naik mimbar. Itu sebenarnya. Lagi satu, kalau imam batal ke apa ke tengah sembahyang Jumaat, dia tidaklah rempuh orang ke belakang, dia terus keluar ke sini, terus keluar sana, terus dia ambil uduk, dia pergi patah ke belakang jadi makmum. Yang di belakang imam tadi ni jadi ganti imam. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Jadi imam ni, dia imam Jumaat, dia kena datang last minute atau lewat. Sunat begitu, ya. Tapi bagi kita ni sunat segera datang. Fas'au ila zikrillahi, fas'au, segeralah kamu ila zikrillah, kepada zikrullah, wazarul bai', tinggalkan segala perniagaan. Itu tuan-tuan, ya. Jadi itu hari Jumaat sayyidal ayyam, penghulu segala hari. Jadi kita bertuah, tuan-tuan, ada hari Jumaat, ya, bertuah, ya. Setiap minggu, tuan-tuan tengok Tuhan himpunkan manusia Islam ni. Kalau satu dunia berhimpunnya, tuan-tuan, setahun sekali. Di mana, tuan-tuan? Di Padang Arafah, masa orang tunaikan haji. Dengan sebab itu, bila jatuh matahari, gelincir matahari, sunat seorang pergi berkhutbah di Padang Arafah. Mana dia mengingatkan umat Islam seluruh dunia. Yang cantiknya tukang khutbah tu, dia berkhutbah, janganlah khutbah yang perkara yang remeh-temeh. Dia kena berkhutbah menaikkan semangat dan daya juang umat Islam seluruh dunia melawan orang kafir dan munafik. Menguasai dunia semula. Itu dikehendaki, tuan-tuan, khutbah ni. Tuan-tuan, dalam setahun itu tadi di peringkat dunia. Dalam setahun ada 2 kali, itu peringkat negeri atau peringkat negara. Masa bila, tuan-tuan? Sembahyang hari raya, sembahyang hari raya puasa, sembahyang hari raya haji. Kan semua balik, kan, daripada tempat lain balik. Jadi ramai berhimpun pada ketika itu. Jadi khatib tu berkhutbah, memberi ingatan kepada semua, ya. Kemudian bagi mukim, sesuatu mukim, seminggu sekali dihimpunkan manusia, iaitulah pada hari Jumaat dihimpunkan ramai-ramai, dan berkhutbahlah imam itu. Dia sebab itu, tuan-tuan, khutbah ni jangan cerita perkara yang remeh-temeh. Mestilah perkara yang besar-besar, yang menimbulkan semangat, kehebatan orang-orang Islam menjadi berani, menjadi rajin, tidak penakut, bangkit segera mempertahankan agama dia, beramal untuk diri dia, keluarga dan masyarakat dan negara, tuan-tuan. Membetulkan di mana salah diri kita, di mana salahnya masyarakat kita. Kita nampak dalam kawasan kita ni ada banyak perkara-perkara maksiat yang tak betul. Contohnya, kan, orang tak datang mengaji ramai, umpama, sedangkan orang ramai. Imam tu lah yang mengingatkan di atas mimbar supaya seluruh manusia yang ada dalam mukim ni supaya datang mengaji. Apa isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat? Ada. Ini cerita apa? Masalah kebersihan sungai, masalah nyamuk Aedes, ya? Bukan tak boleh, boleh. Ambillah masalah nyamuk Aedes, umpama khutbah yang pertama, khutbah yang kedua itu tutuhlah, ya? Dan sebab itu saya sendiri pun kadang-kadang tengok juga khutbah juga agama ni, kadang-kadang tak seronok juga, ya? Kadang-kadang benda-benda remeh-temeh tu, kan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah cara imam. Barulah imam tu berkualiti, ya. Lagipun sekarang ni imam ni dia membaca khutbah, dia bukan berkhutbah. Berkhutbah ni sebenarnya kalau nak kira ikut kepala otak dia, apa yang dihadapi masyarakat itulah dia bangkai, dia basuh. Tapi bila berkhutbah, umpamanya
minta maaf lah pejabat agama. Seluruh negeri Perak ni khutbah yang sama tajuk dia. Sedangkan masyarakat setempat tu mempunyai masalah yang berbeza. Nampak? Ya. Jadi cakap dalam Tuhan lain marah ada orang juga nanti benda-benda macam ni. Tuan-tuan. Jadi itulah guna tuan-tuan susun. Bagi setahun sekali tuan-tuan susunkan perjumpaan seluruh dunia. Bagi setahun 2 kali pula dihimpunkan dalam negara itu di satu tempat yang khas. Dalam seminggu sekali pula Sayyidal Ayyam, tiap-tiap hari Jumaat. Tuan-tuan ni, yang hari lain ni kita berhimpun macam inilah. Orang pun tak ramai, tak menyeluruh. Habis-habis kita berhimpun, kita buat kuliah. Tapi tak ramai yang datang kuliah. Saya tak silap saya di masjid ini, tak silap saya, yang paling ramai datang, pernah saya tengok dulu malam yang keberapa, 78 orang. Saya kira malam ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tinggal 26 orang. Itu pun campur kawan-kawan saya 4 orang. Tinggal 22. Ya? Muslimat tak ada. Ya? Kita fikir. Jadi inilah yang kita perlu fikirkan, AJK Masjid, macam mana nak meramaikan orang dalam kuliah ni. Tuan bayar tuan-tuan, duit beratus bayar. Guru ni kan rugilah kalau kehadiran sikit kan, rugi. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, himpunkan sebanyak mungkin. Dan sebab itu saya bagi tahu AJK Masjid di mana pun supaya mereka ini orang yang agak dinamis. Otak mereka sentiasa bergerak. Kalau macam ni apa nak buat? Kalau macam ni apa nak buat? Dia jangan statik. Statik tu dia tak kerti apa. Dia nyadin apa tahan, apa berlaku dia nyadin je, tak ada benda pun. Habis nak raya haji esok, dia ceritalah masalah nak korban, ya tak? Nak puasa esok, ceritalah siapa nak berbuka puasa. Itu je bendanya. Sedangkan berbagai-bagai perkara boleh dibuat, berbagai-bagai program boleh dibuat dalam masjid kita. Ini bagi AJK yang dinamis. Kalau AJK tak dinamis, yang lagi teruknya tuan-tuan, dulu dalam masjid ni dimasuki oleh orang-orang politik. Dia memegang jawatan itu untuk kepentingan politik dia. Guru-guru jamaah Islam Haraki semua tak ada benda akan ngajar. Datanglah guru yang lebih-lebih saja, yang bek-bek cerita benda-benda biasa je yang boleh. Yang lain tak boleh ngajar. Dan drastik sikit, gerakan ahli gerakan Islam ngajar tak boleh. Sekarang ni dah banyak tuan-tuan, masjid ni bertukar tangan. Orang yang menjadi AJK itu adalah orang yang dinamis, tidak-tidaknya bercampur dalam dua parti. Maka bolehlah kita guru agama yang duduk dalam jamaah Islam ni masuk. Kalau tidak tu tak boleh Ustaz Wahab tu, kata kasar garang, lari orang. Padahal itulah yang menimbulkan semangat. Muka lu dah cakap berdebit perkara kecil-kecil apa? Ya tak? Kita cakap benda-benda yang besar-besar menimbulkan semangat kita. Itulah guru yang perlu kita cari. Kalau guru penakut, tak payahlah. Ya? Guru penakut, dia tidak menceritakan perkara yang sebenar. Iza sakata alimu taqiyatan wal jahilu yajhal famata yatabayyanu haq. Tuan-tuan, kata siapa itu tuan-tuan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila orang yang berilmu itu mendiamkan diri kerana nak menjaga diri supaya orang semua suka ke dia, play safe kata orang. Orang jahil terus tinggal jahil. Famata yatabayyanul haq. Maka bilakah ternyatanya perkara yang sebenar? Dia kena pecahkan ruyung. Pecahkan ruyung ni tuan-tuan, dia kena ambil kapak, pisau pun tak cukup. Jadi orang ni kalau degil, kadang-kadang kita pujuk, kadang-kadang kita bantai dengan kapak. Woi, kau tak nak mampus ke? Contohnya gitu kan. Masjid kau tak ingat, kau mampus besok, kau orang masjid tak mau datang, mau. Contohnya kadang-kadang kena orang itu. Besok kalau kamu buat kenduri kenara tahlil, jangan kamu panggil orang masjid, sedangkan kamu tidak pernah menyeru kepada masjid, kena ugut sikit. Ada kalanya. Tapi di peringkat awal kita pujuk dengan lembut. Doa, Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, Tuhanku, kau bukakanlah pintu hati di Allahumma ftah bainana di kalangan kami wa baina qaumina, dan di kalangan kaum-kaum kami bil haqq, dengan kebenaran. Sungguhnya engkau pembuka pintu hati. Doalah benda itu. Imam kena banyak-banyak doa supaya orang yang ada ni terbuka pintu hati dia untuk datang ke masjid.
Tuan-tuan ni kalau dah terbuka pintu hati, dah datang satu atas masjid, kalau tak datang apa rasa? Tak seronok ke? Rasa kekurangan, rasa rugi, rasa bersalah tuan-tuan. Ada ngaji ke semalam aku lupa, Allah rugi aku. Dia rasa begitu. Tapi bagi orang yang hati ini tertutup kepada kebenaran, dia yakin je. Lagi dia seronok. Dan kadang-kadang dia rasa rugi tuan-tuan, duduk rumah dekat masjid yang kedengar macam pun dia rasa rugi. Ada setengah orang nak datang ke masjid nak sembahyang Isyak, dia rumah ada ngaji, rugi, dia patah balik dulu, pergi papak kedai kopi dulu. Dah Isyak kan baru masuk. Ada juga tuan-tuan. Dia boleh kayu bersikar tuan-tuan, jauh-jauh tu naik bersikar racing, boleh kayu bersikar berpuluh-puluh kilometer tuan-tuan, tapi rumah dia dekat masjid tak sampai 1 kilometer, dia tak boleh panjat. Orang boleh panjat gunung Everest tuan-tuan, tapi rumah dekat masjid dekat je, tangga 2-3 je tak boleh panjat. Ini hati orang sudah tertutup. Jadi baca doa banyak-banyak, Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Cerita yang Jumaat je, tapi saya terang sampai ke situ. Okey tak? Kalau tidak, baca je kitab ni. Tuan-tuan pun boleh baca, ya. Jadi tuan-tuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hajat tu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Adab bermula adab hari Jumaat itu 20 perkara. Ni tak berbulan pula luar habis ni. 20 perkara. Adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis dengan menyuci kain dan menyuci baju, dan dengan lambatkan mengucap, dengan lambatkan dia, kelembutkan tu, mengucap tasbih dan istighfar. Lambakkan, banyakkan dia. Bokap tu lambat, banyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang hari Khamis itu, kerana waktu demikian itu menyamai fadilat akan waktu pada hari Jumaat. Tuan-tuan, bila hari Jumaat? Itu soalan. Sini tak sebut. Tadi saya sebut. Ya. Pendapat ulama ada dua. Satu ulama kata hari Jumaat ialah terbit aja malam tu, bila lepas saja separuh malam Khamis tu, malam Khamis, malam ni malam apa? Malam hari ni, malam ni malam Khamis kan? Malam besok lepas saja macam 12.30 ke atas, ya, maka udah masuk hari Jumaat. Sampailah waktu maghrib. Sampai waktu maghrib pada hari Jumaat. Setengah kata sampai tengah malam. Tengah malam hari Jumaat, malam Sabtu. Ya. Pendapat yang kedua, sebenarnya hari Jumaat ini ialah gelincir matahari, mana masuk waktu Zuhur hari Khamis udah dikira hari Jumaat, sampai gelincir matahari pada hari Jumaat. Habis orang semayang tu, Jumaat dah habis lah. Jadi tengah hari Khamis sampai tengah hari Jumaat, itu dia. Jadi ambil kedua-duanya betul tuan-tuan. Itu masalah khilafiyah. Ambil kedua-duanya. Dengan sebab itu dia kata hari Khamis tu dah kita kena banyak berzikir. Sebab itu dah kira hari Jumaat dah, petang tu. Banyakkan zikir. Apa kata yang tadi? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Nak panjang lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Betul. Atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul. Boleh faham tak? Kalau bagi atas dia jadi sifat. Mengikut dalam pengajian bahasa Arab, kalau sesuatu sifat yang disebutkan Tuhan yang bersifat hidup, berdiri sendiri, maka bagi atas. Huwal hayyul qayyum, betul. Huwal hayyul qayyum pun betul. Dua-dua betul. Ya? Jangan bergaduh. Sebab jadi tengah ngaji ni sekerat. Tak ngaji habis, udah orang ni kata orang ni tak betul, orang kata orang ni betul. Tuan-tuan ya, itu sebab ngaji biar detail, biar lama, istiqamah. Jangan sekerat jalan dia cabut. Tuan-tuan, jangan jemu. Itu ya.
Jadi hari Khamis tu tuan, bacalah dia kata astaghfirullahalazim, tasbih subhanallah 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 subhanallah, ya. Dia tak sebut sini tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ya. Allahu akbar apa semua, alhamdulillah itu tahmid. Sebab jadi subhanallah 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 astagfirullah. Setengah orang tu dia ada counting machine tu pada tangan tu kan, ada di kanu bulang tangan tu, bukan mahal tu, RM5 je harganya. Letak pada tangan tu, klik 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 klik. Kadang-kadang kat saya kan saya bawa kadang-kadang masa drive, letak tu drive. Kita zikir tu, kita entah zikir klik klik klik, tidak melepaskan steering. Tiba ke tempat sujud, tengok dah ada dekat 1,000. Tuan-tuan, jadi maknanya rugi sangat tuan-tuan. Masa-masa terbuang, masa memandu, masa tak buat apa gitu ini, rugi sangat rasanya. Kalau nak najak nyangkui ialah susah, sebab pegang nyangkui pecah pula benda ini kan. Tapi kalau kerja ringan, setakat mancung teh di kedai ke, ya tak? Setakat nak pergi kebun, nak meracun ni kan, meracun atau pakai yang pump, yang mesin tu kan, apa masalah kita nak pegang benda tu? Sebab tak berat itu je, tak berat. Sebab tidak memberikan keutamaan pada zikrullah. Itu je sebabnya. Cuma jiwa kita sentiasa mendampingi diri Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah Taala semasa senang dan susah. Apa susahnya benda itu? Bawa. Maka kita berusaha untuk mendapat. Tak payah pakai tasbih. Takkan kita nak meracun bendang apa dia pakai tasbih ini kan. Ini meracun tasbih mana pula mau ya. Kalau ini kan senang, klik 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 tekan dia. Tuan-tuan, sudah dah banyak ya tuan-tuan. Jadi dia suruh banyak dan sediakan cuci baju elok-elok. Sebab ingat tuan-tuan, hari Jumaat pakailah baju yang tercantik yang kita ada. Sebelum tu hari Jumaat aja, bila kita nak pergi masjid, nak mengaji ke mayar waktu ke, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid, Rasulullah. Wahai anak Adam, pakai olehmu perhiasan bila kamu nak pergi ke masjid. Masjid tu apa maknanya? Tempat sujud. Dia nama isim makan, nama bagi tempat. Asal perkataannya sajadah, telah sujud dia. Yasjudu, sedang ataupun akan judud. Sajadan maknanya persujudan. Sajidun, orang yang sujud. Mahjudun, yang disujudkan. Siapa? Allah Ta'ala. Usjud, sujud olehmu. Usjud. Masjadun, misjadun. Isim zaman, isim makan, isim alat. Isim zaman, masa sujud. Isim makan, isim zaman. Isim makan iaitulah tempat sujud. Masjidun. Satu lagi tadi itu apa tuan-tuan? Isim alat, alat untuk sujud seperti sejadah. Itu pecahan yang 10 dalam bahasa Arab. Jadi masjidun ini datang dari perkataan sajadah, telah sujud dia. Jadi masjid ini isim makan, nama bagi tempat sujud. Jadi kalau begitu, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid, wahai bani Adam, pakaikan olehmu akan perhiasan setiap kali kamu nak pergi tempat sujud. Kalau waktu itu tuan-tuan, kita duduk di rumah, bila kita nak semayang, pakai cantik jugalah, sebab kita nak sujud dengan Allah Ta'ala. Semayang di rumah, isteri kita tak nanti pergi masjid, boleh kata kita begitu. Baiklah, oleh kerana masjid ini, tempat ini macam tempat macam ini, maka tak apalah, kita pakai cantik-cantik. Sebab itu Rasulullah kata, kancing bajumu walaupun dengan duri. Nak pergi masjid tuan-tuan, jenuh mana pergi butang baju ke selapan, nak pergi masjid ni. Kita pun pergi terlebih-lebih, terlebah labih, tak ada nampak dada tuan-tuan. Jangan. Rasulullah suruh kancing bajumu walaupun dengan tak ada butang, dengan duri pun kena kancingkan. Tak ada tu, cari skor spin bini kita, ataupun yang apa tu, yang speed apa ni, yang orang perempuan apa bertudung tu, dia ikat bertudung itu kan, yang ada bunga-bunga, ambil tak sini, orang tini je datang. Jangan kita lebih datang masjid, tapi nak bagi orang kahwin bukan main cantik lagi, nak masjid lebih saja. Kita biar smart, tidiness and hygiene. Saya kerja Jabatan Kesihatan, dua perkara yang amat penting.
Tidiness maknanya kekemasan, hygiene, kebersihan. Dua ini amat penting tuan-tuan. Jangan lebih. Ini bentam-bentam muji ada tidak aja tuan-tuan. Satu lagi, kalau elok pakai baju lengan panjang. Itu yang paling baik. Sebab itu adat Allah Ta'ala. Kalau tak ada baju lengan panjang, tak apa, baju lengan pendek. Tapi lebih baik baju lengan panjang. Tapi bila baju lengan panjang, jangan kita lipat ke atas. Bila lipat ke atas, makruh. Biarkan dia ke bawah. Masa nak semayang tu kena ke bawah kan. Tutup ke bawah. Itu hari Jumaat tuan-tuan. Sebab itu dia suruh petang itu lagi dah kita disuruhnya basuh, takut besok tak sempat nak basuh, ataupun kita besok pakai baju yang beberapa hari masam melisam, orang sebelah cium bau busuk masam ni, bau ketiak lekat pada baju kita bersemayang, sebelah orang bau ketiak tuan-tuan. Ketiak bau sedap ke? Habis-habis wangi pun tuan ketiak ni masam. Kalau tidak hapak bagaimana nak gila tuan-tuan, nak muntah ciumnya. Itu bau ketiak. Sebab itu semayang jumpa dengan orang ni sunat memakai minyak wangi. Ambil minyak wangi yang minyak atar tu kan, yang tak ada tu, tak pada tangan gini tangan tu, ambil ni, nak makan minyak wangi, boleh mulut, cium dulu. Itu cara sunnah dia, baru pakai. Jangan ambil tu tenis itu, ambil tenis itu tak, dia tenis ni tu. Tenisnya apa? Pusing kiblat, pusing Kaabah ya. Bukan Rabi tu. Dia Rabi tu, ya. Itu cium pada mulut. Ambil dia punya aura, tu bau sapu pada badan seluruhnya. Ya tuan-tuan. Itu cara pakai minyak wangi lah. Kau nak pakai lah. Setengah orang tu lantak situ, tak siapa nak tengok. Kau ada orang timur pun kata, nunggu orang timur pun pakai minyak wangi. Ya. Jadi kena sediakan pakaian, gosoklah. Dia kata kerana pada waktu itu sama macam hari Jumaat, pada hari Khamis tadi tu kata, kalau kita bertasbih bertahmid sama aja kata. Adab yang pertama. Adab yang pertama pun dah masuk insya dah. Malam ni baru 3 adab je kot. Ya. Adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumaat pula dah. Sunat engkau puasa pada hari Jumaat itu, tetapi hendaklah kau persertakan dengan puasa hari Sabtu atau puasa pada hari Khamis, kerana makruh puasa pada hari Jumaat sahaja, itu dengan tiada dipersertakan dengan hari Sabtu atau hari Khamis. Hari Jumaat ni sunat puasa, tapi dia tidak dilarang lah ya, dilarang puasa hari Jumaat sahaja. Dia mesti ada gabungan dia, mesti ada kawan dia. Sama ada dia puasa hari Khamis, dia puasa hari Jumaat, ataupun dia puasa hari Jumaat dan hari Sabtu, ataupun Khamis, Jumaat, Sabtu 3 hari dia puasa. Hukumnya boleh. Tapi kalau masa hari Jumaat saya tuan-tuan jangan. Dia tak bagi. Begitu ya. Saya dah lupa adakah haram, tapi setahu saya tidaklah haram, tapi makruh. Buat apa? Buat penat je. Yang haram puasa ni tuan-tuan pada masa bila tuan-tuan? Hari raya. Satu hari raya ya tuan, itu yang saja yang tak boleh puasa. Yang lain tu boleh puasa, tidak ada larangan haramnya. Hari raya apa ni? Hari raya haji hari pertama, raya puasa hari pertama itu dilarang. Dan juga dilarang juga tuan-tuan puasa pada hari Syok Ramadan. Tahu tak? Esok ni hari ni sudah satu Ramadan ke atau besok dia Syok. Maka nak menghilangkan syok tu dia puasa hari ni, sedangkan belum tentu Ramadan masuk. Itu Rasulullah larang ya? Sebab pernah maknanya Rasulullah pergi ke rumah satu orang kenuri, ada satu orang tak nak makan. Kenapa tak makan? Aku puasa. Dia kata puasa apa? Sebab aku puasa takut syok hari ni satu Ramadan. Rasulullah larang. Berbuka kau, dia kata. Tak boleh puasa hari tu ya? Dia mesti tentukan hari puasa itu, puasa pada hari Syok Ramadan tak boleh. Dia, maknanya kena, kalau dia nak puasa sunat tu lain cerita, tapi dia puasa Syok Ramadan untuk nak cover, takut betul hari satu Ramadan, okey lah aku, dia tak boleh gitu ya. Tuan-tuan, jadi tentukan satu Ramadan kita puasa, jangan puasa pada Syok Ramadan. Itu tak boleh juga tuan-tuan ya. Itu adab yang keberapa tadi tu? Adab yang kedua. Jadi kalau rajin puasalah
Tapi selalu yang kita buat sunat Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis ya. Sedangkan merupakan Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Ya, ada juga puasa situ. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat saja. Jadi kalau hari Jumaat buat apa puasa, buat penat aja, tak dapat pahala tuan-tuan, makruh. Ya. Dengan tiada dipersertakan hari Sabtu atau hari Khamis. Adab yang kedua. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar maka sunat mandi, kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumaat itu terlebih afdal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumaati wajibun ala kulli muhtalam, kata dia. Bermula mandi pada hari Jumaat itu wajib, yakni bukan wajib anu tu, sunat, yakni sunat. Tengok, sebut wajibun dalam hadis tapi maknanya sunat. Tengok ya. Kalau orang baca hadis saja dan ambil makna saja, wajib kalau orang itu. Tidak. Sebenarnya sunat muakkad, sunat yang berat atas tiap-tiap orang yang akil, yang berakal dan yang baligh. Tuan-tuan, sunat mandi ni tuan apa? Sejak terbit fajar, lepas sembahyang subuh, sudah terbit matahari. Terbit matahari itu maknanya kita pergi tepi laut, nampak matahari, ain matahari yang bulat tu sudah keluar daripada garisan lintang tu kan. Apa? Garisan lintang, keluar daripada garisan lintang tu, panggil apa namanya tu? Garisan lintang tu dalam bahasa geografinya apa nama? Garisan lintang tu apa nama? Garisan apa tu? Tak tahu ya. Saya mula lupa. Garisan lintang tu dan nampak tu terbit matahari. Bila terbit aja matahari itu, boleh kita sembahyang, boleh kita mandi untuk sembahyang hari Jumaat. Dan mandi ini khas untuk orang yang nak sembahyang hari Jumaat saja. Perempuan yang tak pergi sembahyang Jumaat tak sunat. Nawaitul ghusla lis salawatil yaumil jumaati sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang saja aku mandi bagi sembahyang pada hari Jumaat, sunat kerana Allah Ta'ala. Sebab disebut lis salawati. Ya, saja aku mandi. Jadi orang yang tak ada nak pergi, umpamanya orang pergi musafir. Orang musafir ni tak wajib sembahyang Jumaat, maka tak payahlah dia mandi pun, tak sunat lah. Orang yang mandi pada hari Jumaat ni tuan-tuan, dosa dia tuan-tuan, badan dia ni bersih daripada segala dosa, melainkan dosa besar dia kena taubat. Dosa sampai hari Jumaat depan, seminggu itu dia bersih. Minggu depan mandi lagi, bersih. Nak lepas minggu satu lagi, so mandi lagi, bersih lagi tu lah. Kan mudah tuan-tuan. Allah Ta'ala ni punya rahmat bagi pada kita. Tak dapat lafaz niatnya, saja aku mandi bagi semayang pada hari Jumaat, sunat kerana Allah Ta'ala. Jiru hayo dengan air mutlak yang suci lagi menyucikan, dan ratakan seluruh badan, ke liang-liang telinga, di kat punggung tu ratakan dengan sedikit teran ni tuan-tuan. Tuan-tuan, mandi lepas terbit matahari. Tetapi yang paling aula, yang paling afdalnya nak pergi sembahyang Jumaat. Ya tak? Sembahyang Jumaat pukul berapa tuan-tuan? Start pukul 1.30 contohnya, bukan? Okey. Kalau begitu tuan-tuan, 12.45 kita dah siap daripada rumah ya. Atau pukul 12.30 atau pukul 12 nak itikaf lama lagi. Mandi ni. Mandi terus pergi tuan-tuan ya. Terus pergi sembahyang Jumaat. Isya dah masuk, kita kena berhenti. Jadi had nombor berapa tuan-tuan? Baru berapa? Baru 3 je ya. Belum yang keempat. Yang keempat, sunat menghias diri dengan makan pakaian yang saya sebut tadi. Wallahu alam. Kita cukuplah sekadar itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
ghafarallahu lil muallim wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tauhid wal iqan Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni